بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kita baca surah Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Sudah jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Malam ini insya-Allah kita sambung pengajian tafsir kita dan kita tengah baca kita mula minggu lepas baca tafsir surah Al-Ma'arij. Sebelum ni kita baca surah Nuh, surah cerita mengenai sejarah Nabi besar iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Baik, surah Al-Ma'arij ni kita akan pergi dengan surah kita akan baca lepas ni iaitu surah Al-Haqqah. Dua-dua ni surah ni dia cerita sama walaupun adalah perbezaan dia, iaitu dia berkait dengan Allah Ta'ala bercerita dengan kejadian hari kiamat. Dan kita sebut pada awal pengajian kita minggu lepas, surah Al-Ma'arij ni Allah Ta'ala sebut hak besarnya dua perkara ya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut mengenai beriman dengan hari akhirat. Dan beriman dengan hari akhirat ni menjadi isu paling besar
benda hak paling besar hak terpaksa dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payahnya orang kafir Quraisy nak beriman dengan hari akhirat. Jadi Allah Taala sebut apabila orang ni berubah dah daripada kufur kepada iman, dia yakin dah dengan, maka bezalah cara memikir. Cara memikir beza. Jadi lepas pada cerita akhirat ni, Allah kita akan baca di tengah-tengah ayat surah surah Al-Ma'arij ni, Allah Taala tunjuk perbezaan cara hidup orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin perangai dia lagu ni, cara dia mikir lagu ni, dia beza jauh dengan orang kafir. Apa beza ni? Beza dia kerana kita panggil apa? Neraca. Cara nimbang hidup ni tak serupa dah. Orang mukmin dia timbang hidup dengan dia yakin akhirat wujud. Jadi gapo-gapo pun akhirat ada kepala dia. Supaya kita dengan anak-anak kita lah, kita mikir cara hidup lagu lain. Anak-anak kita ni dia kira nak segar gitu. Dia tak mikir dia hak esok lusa. Kita je tolong mikir dia hak esok lusa. Begitulah orang kafir dengan orang mukmin. Beza sakit cara mikir dia dan cara hidup atas dunia ni. Kita akan baca. Dan sebut minggu lepas kita belajar dalam minggu lepas bahawa hari akhirat ni bapa Allah Taala sebut semua dalam Quran. Daripada kerana kita terpaksa tepuh dalam pengajian agama ni tiga perkara. Tiga perkara lah. Pertama sekali, Quran ni dia benda nombor satu ialah manusia kena tahu Allah Ta'ala ni Tuhan dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Ni nombor satu. Quran dia sebut mengenai Allah Ta'ala Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa, cukup lekat. Lepas pada tu Allah Ta'ala sebut pula mengenai lagu mana mu boleh berhubung dengan aku, wahai hamba manusia. Allah Ta'ala perayat lah, kita panggil apa? Jalur dia. Jalur nak boleh beritahu Tuhan ni siapa kepada kita manusia. Iaitu mu kena beriman dengan malaikat. Wujudnya malaikat kan. Malaikat ni sebagai perantara antara Allah Ta'ala dengan manusia. Boleh sangat Allah Ta'ala nak direct maknanya Allah Ta'ala nak turun wahyu kita. Boleh sangat, apa tak boleh. Dia Tuhan benar. Tapi Tuhan tak buat pasal tu. Tuhan nak suruh nampak tinggi dia, nak suruh kita rasa ketinggian dia. Dia guna makhluk dia hak lain untuk kita panggil menyampaikan hak dia nak pada manusia. Dan makhluk hak diberi tugas tu ialah malaikat. Dia hak besar sekali ialah malaikat Jibril alaihissalam. Dia akan sebut dalam surah. Lepas pada tu mu kena percaya dengan wujudnya orang kita panggil utusan Allah. Dan siapa dia? Malaikat bawa pada Nabi. Maknanya kita kena percaya dulu. Sebelum gapo-gapo kena percaya bahawa kalangan kita ramai-ramai ni ada seorang manusia ataupun ada spesies manusia yang dia ni terima berita daripada langit, terima daripada Allah direct. Iaitu kita panggil para Nabi. Wa'lamu Rasulullah, hendaklah mengetahui orang mukmin bahawa kalanganmu walaupun nampak serupa ya, atau di Masjid Madinah ni, di Madinah nampak serupa yang manusia belaka, tapi ada seorang tak serupa, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni nabi, kena ingat molek. Ada mana mu berusaha dengan dia, berusahalah dia sebagai seorang nabi. Jangan serupa orang biasa. Dua, yang ketiga, hak kita panggil perantaraan ni, jaluran ni, iaitu malaikat dia bawa gapo ke nabi, bawa wahyu. Dan wahyu tu dikandung oleh kita panggil kitab. Beriman dengan kitab ni kan. Kalau kita agak Al-Quranul Karim, belum daripada Quran ni macam-macam jenis kitab Allah Ta'ala waktu turun melalui Jibril kepada para nabi masing-masing. Bila beriman kemah molek yakin dah wujud Allah Ta'ala, dia ada berita daripada Tuhan. Tidak kata Tuhan buat saja-saja kita suka-suka, ada ikut kita nak buat gapo, dak. Ada utusan, ada mesej ya Tuhan nak sapa pada kita. Maka pada masa itulah barulah Tuhan royak isi gapo hak Tuhan nak royak kita. Jadi isi ni hak besar sekali dua. Pertama, Allah Ta'ala royak bahawa mu ni hidup temu balik aku. Hidup ni
Lah ni kita tak jumpa tu yang kita jumpanya, jumpa mak ayah kita, jumpa saya hari-hari kan. Tapi mu kena ingat hak ni sementara. Hak cerita sebenar ialah mu akan balik jumpa aku, kata Allah Taala. Hak ni dia panggil hari kiamat, hari akhirat. Jadi hari akhirat ni hari apa? Hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Jadi dia oleh hak ni lah. Isi besar nombor satu lepas Allah, Nabi, Quran ni kita panggil apa? Berimeh dengan cerita hak Tuhan buat atas dunia, iaitu manusia ni semua makhluk Tuhan ni akan balik pada Allah Taala. Dan hak balik hari hak balik tu adalah hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Allah Taala ni raja pemilik pada hari pembalasan. Tu. Sebab tu jadi lepas Allah Ta'ala cerita hadiah Nabi kita balik berimeh dalam Quran ni kat sikit-sikit akhirat, sikit-sikit balasan, pahala dosa, pahala neraka, syurga kan. Dah nombor 3 akhirnya lepas mentahuk ni, maka Allah Ta'ala pun ceritalah, bila percaya aku wujud akhirat wujud, maka Allah Ta'ala kata aku nak gapo daripadamu. Hak ni kita panggil ibadat. Nabi cerita bab ibadat, lagu mana nak sembah Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam Quran ni isi besar dia kan lepas pada tu kan cerita ibadah dah. Hak start dengan kita panggil ngucap 2 kalimah syahadah. Maya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sapalah urusan hidup. Tuhan royak berlaku. Dalam urusan ahli keluarga lagu mana Tuhan nak lagu ni. Mu nak kahwin kena lagu ni. Jangan lagu ni. Mu nak bina keluarga mu kena lagu ni, jangan lagu tu. Duk main halah lagi suruh lagi daripada kecil sapalah besar urusan manusia dengan manusia, urusan politik, urusan ekonomi. Jadi sebab itulah Islam ni agama dia kita panggil menyeluruh kan. Agama dia ni nizamul hayah, sistem hidup. Tidak kata sistem buat masjid untuk kita panggil cara nak beribadat Allah Taala dalam masjid, urusan nak pergi haji, nak puasa lagu mana, tidak tu je. Bahkan semua tepat. Sebagaimana dalam negara kita hari ni lah, hari ni sehari dua ni tukar kerajaan kan. Tukar kerajaan. Gagal. Dalam gagal manusia duk hirup pikuk hal politik ni, suara Islam kena ada lah. Suara Islam kena ada. Lagu mana Tuhan nak kerajaan ni, pasal mana. Jadi kena pergi sebagaimana kita duk suruh orang ni mari maya masjid, kita juga kena suruh dalam politik, dalam ekonomi supaya manusia ni orang Islam lah terutama sekali. Ada orang Islam dah ni jangan duk ikut lain lah. Mu ni kena dah Tuhan. Mu ni ngaku dah Nabi Muhammad, Nabi mu Quran ni kitab mu, tiba-tiba mu duk jalan ikut lain. Kena ikut lain. Tak boleh. Kena ikut sebagaimana Quran. 3 perkara dah. Pertama, kita kena kenal dulu Allah Taala, Nabi, malaikat, Quran, isi dia. Isi besar Quran ayat ialah hidup ni balik Tuhan. Tidak kata mati kat pakai jadi tanah dah. Bila mu pihak ni mu kena balik Tuhan, maka ni mu kena buat. Kena buat tu dinamakan ibadat. Sama ada kita buat ataupun kita jangan buat. Kita panggil suruh dalam langit. Baik, kita baca dah berapa ayat mula-mula ni. Kita tengok sepitah lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Telah bertanya seorang yang bertanya, ataupun telah minta seorang yang meminta bi'adzabin waqi', dengan azab. Maknanya ada seorang, Allah Ta'ala ambil seorang. Jadi ulama kata seorang, tidak seorang dia je. Banyak Mekah orang kafir ni hak jenis minta dengan Nabi lagu ni. Minta gapo? Minta Muhammad bila nak mari azab Tuhan ni. Hak muduk kecek 5 tahun dah. Ada bahawa kalau siapa kafir Tuhan akan azab dia di hari akhirat. Duk janji mula-mula ni orang dengar, lepas tu lama-lama bila dia mari tanya. Bi azab, dengan azab waqi'in, yang pasti terjadi, yang mesti berlaku. Bagai tak berlaku lagi. Tapi Allah Ta'ala ya azabin waqi'. Mereka minta daripadamu bila nak mari azab hak pasti berlaku. Apa mereka minta? Kerana mereka tak pasti, tak yakin berlaku. Sedangkan azab ni mesti berlaku. Tapi dalam hak zahir ni, kita panggil hak alanya tak berlaku lagi. Sampai lah ni lah.
kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni 1400 tahun. Hak jonnanya 1400 tahun lepas tu dia tak nak mari tu, masa tu duk kita panggil otak dia tu tak yakin dah. Tiba-tiba pahala ni selepas 1000 tahun pun tak mari lagi kiamat. Tapi kita hak baca Quran ni Allah Taala ayat mari ikut mana pun. Mu nak tanya nak minta tu minta lah. Tapi mu duk rasa tak mari, tapi hakikatnya dia pasti berlaku. Ulama kata apa pasti ni? Dia pertama. Tidak mu. Macam kita duk janji kan. Kalau benar Malaysia ni kita nak buat gini kita panggil manifesto janji. Apa dia janji? Manusia boleh menipu. Ada hak menipu tu banyak kes sungguh. Tapi hak janji kiamat ni siapa dia? Tidak manusia, Allah. Jadi bila Tuhan janji, mungkin nipu lagi ke Tuhan? Tak. Jadi bila Tuhan royak ni, berlaku ke tak berlaku, dia mesti berlaku. Tu azabin waqi'. So, yang keduanya, azab hak mereka duk minta daripada Muhammad. Kerana lama duk tunggu tak mari-mari ni. Kita panggil agah lah, sombong kan. Dia ni pasti mari kerana apa? Kerana mung ni Muhammad hak akhir sekali dah aku atas. Lepas pada mung tak ada orang lain. Tak ada nabi lain. Maknanya lepas pada mung ni kat kiamat. Ada. Kita tahu lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lepas Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, lepas pada nabi ni ada nabi-nabi. Dah. Akhir sekali siapa lepas nabi-nabi Allah Taala ayat Muhammad ni mung ni hak ngesu. Mung ni akhir sekali. Lepas pada ni apa? Lepas pada ni tak ada lah. Semua manusia ni akan balik ke aku belaka di hari perhitungnya. Maknanya tak ni bila-bila masa lepas pada mung ni. Kita panggil apa ni? Hada aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bi. Orang kafir ni dia tak cari hari kiamat. Zaman Nabi dulu pun bila Nabi dia lawan Nabi akhir sekali, kamu tak ingat ayat Nabi ke apa? Awal itu tu mari dah, awal azab. Orang kafir nampak dah Nabi ayat. Jangan lawan Allah. Nanti Tuhan atas azab. Tak percaya. Akhir sekali pada hari tu orang nampak. Popok kafir ni pakat nampak dah. Gelak itu. Tak percaya lagi. Sekali lalu. Kan dia tak hujan ataupun hujan pun tak lebat. Sedangkan itulah azab. Maknanya pada hari terakhir mereka hidup dalam keadaan Tuhan tunjuk dah azab, langit tu nak sapa, tak percaya juga. Jadi begitulah. Kita panggil orang kafir ni, dia tanya perkara yang pasti berlaku. Lil kafirin. Azab ni berlaku siapa? Berlaku pada orang kafir. Kan? Lil kafirin. Pada orang kafir. Maknanya tidak, azab ni janji Allah ke kepada Allah, tidak pada orang mukmin. Orang mukmin tu janji lagu lain kan. Orang mukmin tu janji syurga, tu janji nikmat. Jadi azab ni lil kafiri, untuk orang kafir. Laisa lahu dafi', tiadalah siapa boleh tahan. Dafi' tak ada siapa boleh bagi azab ni. Tak ada siapa boleh tahan azab ni minallah, mari daripada Allah. Tak ada siapa boleh tahan azab yang mari daripada Allah. Siapa Allah? Dzil ma'arij. Allah Ta'ala pun perkenal dia, kan? Dia perkenal dia lah. Macam kita tak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, kan? Sini Allah Ta'ala ayat tak ada siapa boleh tahan azab daripada Allah. Siapa Allah? Dzil ma'arij, empunya. Kalau asal ma'arij maknanya tingkat-tingkat, tangga-tangga. Kita panggil apa? Darjat-darjat. Maknanya kita ni duduk atas bumi ni 7 lapis. Kan? Kecilnya bumi ni. Hak besar kita panggil langit ni. Langit pun berlapis juga. Allah Ta'ala ayat kita 7 lapis. Lepas pada lapis ni ngusuk dia dengan aras Allah Ta'ala. Lepas pada tu Tuhan tak ayat lagi apa dia. Dia ayat setara tu je. Ya. Kita tak tahu gap dia gapo lagi hak Tuhan tak ayat kita. Tapi Allah Ta'ala semua ayat, semua ciptaan dia ni berlapis-lapis. Tanda lepas takok, tinggi besarnya. Jadi maksud dia Dzil Ma'arij, Tuhan yang empunya ketinggian. Ketinggian tu boleh bayar melalui lapis-lapis. Kan? Lapis-lapis. Macam kita tengok langit ni kan. Tengok langit kita kata langit tinggi mana? Tak nampak berlapis. Ada? Nampak lapis, tak nampak lapis.
Tapi bila orang naik kapal terbang, dia ada ukuran. Kapal terbang domestik hok tempatan, hok naik daripada Kota Baru Kuala Lumpur, dia tinggi lapis setara ni. Ada. Dia kena ada lapis kat mana. Bila naik nak jalan jauh, dia kena naik lapis tinggi sikit. Berapa puluh ribu kilometer ke atas. Ada. Lepas tu lapis orang pun tahu ngaji sains. Ada lapis hok boleh menapah. Naik sesok napah. Sesok napah tak nak napah dah atas. Naik lagi terapung. Dah terapung, tidak kata lepas tak pakai jatuh. Dia terapung dulu. Mana lapis-lapis nak boleh ke? Waktu mengaji lagi lapis ozon lepas pada tu. Allah Taala buat lapis hok manusia boleh rasa. Tapi hok jenis 7 lapis hok tu riwayat ni tidak tu. Hok kita duk ukur, duk suluh tu lapis main langit dunia kita panggil. Jadi Allah Taala buat makhluk dia ni berlapis-lapis, maka dia sebut Allah Taala ni Dzil Ma'arij. Empunya Tuhan yang memiliki ketinggian. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ini kita baca akhir. Ta'rujul malaikah maknanya malaikat, para malaikat naik. Naik. Ma'arij tadilah. Malaikat naik tangga Isra' Mi'raj. Lah ni kita duk ngaji Isra' Mi'raj kan. Isra' mana nama sebut tangga naik langit. Para malaikat ni naik mana? Ilaihi kepadanya, kepada Allah. Warruh malaikat dan ruh sinilah ulama tafsir banyak setuju bahawa maksud dia ialah malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun ada kita panggil maksud lain. Termasuklah ruh manusia. Ruh kita ni ruh juga kan. Tapi banyak ulama tafsir jumhurnya pilih maksud ruh sini ialah malaikat Jibril alaihissalam. Pasal apa dia waktu bersin sebab dia ketua kan. Macam dalam surah ni lah, tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malam Isra'. Malam apa kita panggil malam itu qadar kan. Itu qadar ni para malaikat turun, termasuklah besar sekali ialah malaikat Jibril sendiri. Para malaikat dan Jibril naik kepadanya pada satu hari. Hari ni hari apa? Allah Ta'ala ayat hari ni sifat dia kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada satu hari yang qadar harinya 50,000 tahun. Allah Ta'ala cerita malaikat ni kena naik tu dalam ayat lain kan. Mana malaikat ni dia turun bawa urusan Tuhan. Termasuklah malaikat kiri kanan kita ni kan. Lain banyak lagi. Dia peranan malaikat dia naik turun. Malaikat pagi dia turun. Malam ngorik sana dia naik. Macam-macam jenis. Kerja-kerja malaikat sebagai tentera Allah Ta'ala nak buat urusan, nak jalan urusan Tuhan di dunia ni. Kita panggil di langit bumi ni berlaku hari-hari turun. Cuma ayat ni sebut malaikat ni naik ni pada satu hari. Mana tidak tiap-tiap hari ni. Pada satu hari, hari tu qadar dia. Kalau kita hari tu 24 jam kan, 24 jam kita boleh rasa dah. Tidur bangun kerja 24 jam kan. Pusing sekali musim bumi kita panggil 24 jam. Tapi hak ni tak ni. Qadar dia kalau nak rasa kat 50,000 tahun. 50,000 tahun tu 24 jam. Kalau kita 24 jam ni kita boleh rasa jauh mana kan. 50,000 tahun ni maknanya kita tak sampai 100 tahun. Tapi di sisi Allah hari kat naik tu sehari tu 50,000 tahun. Nak ayat ke apa? Nak suruh kita faham bahawa dunia hak mu duduk ni cik sangat. Cik speed. Tak sebagaimana mu ambil kita mudah kan ambil bola sebutir. Lepas tu mu tengok bumi sebutir. Kita duduk atas bumi ni kan. Cuba mu pusing bola. Bola duduk tangan kita pusing. Satu saat tak siapa sih. Satu saat ni kan sekali pusing kat sehari. Sehari bagi bola ni. Sirup sehari. Kecil kan bola ni. Bumi kalau kita pusing bumi ni 24 jam baru sekali pusing. Mana dia ke apa? Maknanya besar bumi. Jadi kalau bumi kita rasa besar ni, Allah Ta'ala kata 24 jam sekali musim. Tapi
Cerita akhiratnya sehari dia tu 50,000 tahun. Baru sekali pusing. Soalah gitu. No ayatnya tinggi kan? Perkataan dia hak kita nak ialah al-ma'arij. Ketinggian tu atas tahu mana? Ketinggian dia tu jauhnya malaikat bergerak. Dalam tafsir Ibn Katsir dia sebut banyak. Setengah ulama dia kata 50,000 tahun ni perjalanan daripada bumi bawah tu. Yang malaikat ni tidak kata bertugas atas bumi, atas kerak bumi ni je. Dia jaga belakang pas bawah bumi. Gapo oleh bumi, gapo tu. Malaikat urus belakang kan? Ikut Tuhan suruh, Jadi setengah ulama kata tafsir ulama jarak di antara perut bumi hok bawah lapis pertama tu, kita duduk lapis 7 kan? Ataupun kita lapis pertama, lapis 7 tu, tengah kita panggil. Dia bergerak malaikat naik sampai ke aras Tuhan. Perjalanan tu jauh dia. Kalau qadar masa ikut kita kat 50,000 tahun. Tapi semua ni dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala Maha tahu. Kita boleh bayar setara tu lah. Yang pentingnya kita boleh faham. Itulah Tuhan ayat Al-Ma'arij tadi. Maksud Dzil Ma'arij, iaitu malaikat. Qadar dia kalau mu nak tahu kat malaikat naik gerak di hari akhir. Baik hari ni pada hari ni. Hari gapo ni? Dia kata hari, maksud hari tu ialah hari kiamat lah. Di hari akhirat kelak, bila manusia bangkit daripada lubang kubur, maka siapa bertugas masa tu? Kita ni dihimpunkan untuk terima balasan lah. Untuk terima balasan pada hari penghakiman paling besar. Berjuta bilion manusia ni dikumpul di padang mahsyar. Malaikat ada agama masa tu, malaikat jalan tugas. Apa kita pergi mahkamah ke? Ada tugas mahkamah. Kalau kita besar tak, dengan suku polis, dengan tentera susuh, dengan tok akhirnya begini, bersusuh atas dunia ni. Kalau hari besar kan? Hari kemerdekaan, hari bersusuh. Jadi hak tugasnya di hari akhirat kelak para malaikat. Salah satu cerita malaikat ialah masing-masing akan menghadap Tuhan. Pada hari itu semua para malaikat akan bergerak naik menuju Allah. Lagu mana dia gerak kita tak tahu. Dia jumpa Tuhan tu berhenti kat mana kita tak tahu. Tak tahu belakang. Hak kita tahu ya Tuhan wayak dia akan naik. Dia akan bergerak menuju Allah Ta'ala untuk mempersembahkan ataupun menerima tugas masing-masing. Tugas satu daripada cerita hari akhirat nanti. Fasbir sabran jamila. Habis Allah Ta'ala wayak kan? Allah Ta'ala wayak apa ni, cerita orang kafir duk minta azab, hak kita panggil mari daripada kejahilan. Lalu Allah Ta'ala tak jawab bila nak mari. Jawab tak ada faedah. Dah. Tak ada faedah. Mereka ni tak berimeh. Wayak lagu mana pun tak khabar. Sampai mereka ni duk minta azab. Jadi Allah Ta'ala pun wayak dah. Allah Ta'ala wayak aku ni. Mu kena ingat molek, mu duk tanya duk minta azab ni, mu khabar kau dak hak juraya azab ni aku. Dak aku ni gini, alah hak aku buat makhluk aku, cerita malaikat dan sebagainya. Hari kiamat. Maka pok-pok kafir, orang warah mu Mekah pok-pok Quraisy ni, hak tak reti-reti, tak seberiman ni, mu kena sabar dah. Fasbir. Dak kenapa otak mu tak serupa otak dia. Mu ni nabi mu tahu dah. Mu ni terlalu yakin. Siapa hidupmu siang malam. Pok kita ngaji Nabi Nuh ni kan. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kaum aku ni siang malam, tak reti masa mana tidur, masa mana bangun dah. Kenapa? Kerana yakinnya Nabi Nuh. Tapi tak berdegi. Hei Muhammad mu sama je. Kenapa ya tak serupa mu dengan dia? Kerana dia mikir cara lain, mu mikir cara. Kaum hak jahil ni fasbir. Mu kena sabar. Sabran jamila, dengan sabar yang cantik. Sabar dengan sabar yang cantik. Ni dalam kita panggil cara Allah Ta'ala wayak. Maksud apa sabar cantik ni? Macam ayat sabar ni banyak jenis. Ada sabar paksa kita kan. Kita tak say kalau boleh bagi sabar ni serabu. Kalau boleh nak semua benda tu jadi kayak gitu kan. Sabar-sabar ni mana sedap. Tapi dalam hidup ni kok mana pun ada benda-benda yang kita kena sabar. Sabar dengan anak-anak, nak besar anak-anak kan. Sebagaimana ayah kita dulu sabarnya kita, nak boleh kau betul macam-macam perangai. Kita lah ni pun kalau boleh nak suruh anak ni jadi belakang kita suruh. Tapi tak jadi. Maka sabarlah beradab dengan anak-anak. Hidup suami isteri,
Dak kita nak molek sama mana pun adalah masalah. Maka kena sabar. Hakikatnya tak ada orang nak sabar. Tapi sabar ni kita panggil kena berlaku dan macam-macam lah orang dengan sifat sabar dia. Hak tak sabar tu baik hari-hari baik. Ada. Tapi jenis orang sabar, dia sabar, tapi jenis sabar hak jenis bila-bila sabar pun sungguh bobel. Ada. Tapi dia tak marah, tidak kata dia tinggal, tapi sungguhlah. Sabar lagu ni sabar kita panggil sabar hak kita panggil kiuh. Hak kelabu, hak jenis ada lagi. Buah-buah nak marah, orang tak sabar. Jadi Allah Ta'ala kata, Muhammad biar sabar hak nombor 1. Sabar hak terbaik. Dan Allah Ta'ala namakan sabar tu sabar hak comel. Maknanya orang tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sekira Nabi lah. Orang tengok Nabi pun macam tak ada gapo. Dengan segala susah ngajahi umat dia ni, orang tengok Nabi tak ada gapo. Tak ada kata Nabi sungguh sedih keruk muka dak. Bahkan kau comel dah pula Nabi. Jadi comel Nabi dengan sifat sabar dia. Dia tafsir kata sabar yang penuh ketenangan. Sabar yang penuh ketenangan tak ada apa? Tak ada sebagai kita panggil keluh kesah, tak ada sebagai kemarahan. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka ni akhir sekali innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihatnya jauh. Popok kafir tu melihat khemat-khemat ni, ari khemat ni jauh. Wa narahu qariba. Sedangkan kami, kata Allah, kami ni Allah lah. Kami melihat dia dekat Muhammad. Bapa yang mereka tu berana tak pernah kata Muhammad sebab mereka nampak khemat ni bagai jauh. Dah. Sedangkan kami tengok khemat ni dekat. Maka mu ni kalau mu mikir cara kafir, kau tak sabar jugalah. Tapi mu kena mikir cara aku. Maknanya sebagaimana aku tengok khemat ni dekat dah. Dan mu aku royak pada mu, maka mu kena mikir cara orang mukmin, cara orang yang beriman dengan akhirat. Maka dengan sebab tu bersabarlah kerana hakikatnya barang ni dekat. Dah, barang ni dekat. Dan kita memang barang sabar ni kita boleh sabar pada barang yang kita yakin. Dah, macam kita yakin anak kita ni kok mana pun akan jadi model. Bona sau mana anak pun aku yakin anak aku sampai masa dia akan dengar cakap aku. Cuma dia tak faham. Tak cakap suruh, degil macam-macam lah anak kan. Tapi daripada seorang ayah dia yakin bahawa satu masa anak aku akan khabar. Akhir sekali dia boleh sabarlah. Tapi kalau dia tengok anak aku ni jadi jahat, maka dia tengok anak dia tu, dia tengoknya huduh dah. Tengok anak dia ni akan nak dia tak pakar, anak tak pakar, macam-macam dia kata. Kenapa? Kerana dia tak nampak masa depan anak. Tapi Muhammad jangan tengok gitu. Kenapa? Kerana barang berita ni berita telah sampai pada. Hamba ada program baca, kena berhenti dah. Kita sambung balik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.